الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام، وتحية أهل الجنة. والسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. أما بعد. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita. Allah taala jugalah yang akan mematikan kita. Allah taala lah juga yang memberikan rezeki kepada kita. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Dan Alhamdulillah, kita hampir memasuki bulan Ramadan. Kita telah melepasi pertengahan bulan Sya'ban ataupun nisfu Sya'ban, dan kita makin menghampiri bulan Ramadan Mubarak, yang mana Nabi SAW menyebutkan, qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepada kamu, akan datang kepada kamu satu bulan yang sangat diberkati. Bulan yang mana syahrun tuftahu abwabul jannah, dibukakan pintu syurga. Bulan yang mana ditutup pintu neraka. Wasuffidatis syayatin, dan bulan yang mana dibelenggu syaitan-syaitan, dirantai syaitan-syaitan. Jadi bulan yang banyak keberkatan, bulan yang digandakan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam satu hadis kursi, setiap anak Adam ini digandakan amalan dia daripada 10 hingga 700 kali ganda. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Kita buat satu kebaikan, Allah Ta'ala bagi 10 kepada kita, sehinggalah 700 kali ganda. Yang mana dalam ayat, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sampai 700 kali ganda diberikan ganjaran pahala mereka yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Melainkan illa saum, melainkan puasa. Allah Taala mengatakan, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa ini akulah yang berikan ganjarannya. Fa innahu li. Bagi aku, puasa ni bagi aku, wa ana ajzi bihi. Dan akulah yang akan memberikan ganjarannya.
Jadi tuan-tuan sekalian, bayangkan bagaimana besarnya kelebihan mereka-mereka yang berada dalam bulan Ramadan, yang mana mereka ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah almarhum. Bukan almarhum mati ni, almarhum yang dirahmati. Man datang bulan Ramadan ni, dia dirahmati oleh Allah. Dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi al-mahrum. Al-mahrum ni yang diharamkan kebaikan padanya. Jadi nak al-marhum lah, bukan al-mahrum. Yang lebih berat lagi jadi al-mal'un. Yang mana kebaikan tak boleh, bahkan dicela dalam bulan Ramadan. Ini dia. Al-mal'un yang dicela. Jadi mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini kita akan sambung lagi kisah seorang sahabat Nabi, ataupun hero kita pada malam ini, iaitulah seorang sahabat yang namanya Al-Muthanna bin Harithah Asy-Syaibani. Al-Muthanna ibn Harithah Asy-Syaibani. قال الصديق: من هذا الذي تأتي أخبار وقائعه قبل معرفة نسبه؟ فقيل له: هذا المثنى بن حارثة الشيباني، وإنه لرجل غير خامل الذكر ولا مجهول النسب. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, siapakah lelaki ini? Siapakah pemuda ini? Man hadzal ladzi ta'ti akhbaru waqa'ihi, yang datang lelaki yang membawa kisah perjuangan dia. Orang kenal dia dengan kisah perjuangan dia qabla ma'rifati nasabihi, sebelum kenal keturunan dia. Maknanya hebat, orang tahu dah kisah perjuangan dia, tapi siapa dia orang tak tahu. Sebelum kenal keturunan dia. Maka dikatakan hadzal musanna, iaitulah seorang sahabat yang namanya Muthanna bin Harithah Syaibani, daripada Bani Syaiban. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila aswaqi Makkah. Telah keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada permulaan dakwah Nabi. Nabi pergi ke pasar-pasar di Mekah. Nabi tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bawa Islam, ajak orang kepada Islam. Nabi pergi ke pasar-pasar, turun ke pasar-pasar. Ya'ridu nafsahu 'ala al-wafidina ilaiha min anha'il jazirah. Nabi menawarkan dirinya ke atas tetamu ataupun orang luar yang datang daripada pelosok semenanjung tanah Arab. Orang luar yang mari ini Nabi tawarkan, Nabi ceritakan tentang Islam. Qad aflaha man qala la ilaha illallah. Telah beruntunglah siapa-siapa yang menyebut la ilaha illallah. Nabi ajak orang kepada Islam. Dan bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Abu Bakr As-Siddiq wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Fara'u masyayikha lahum aqdarun wa alaihim hay'at. Lalu bila mana tengah-tengah dia ajak orang berdakwah kepada Islam tu, tiba-tiba mereka terlihat satu rombongan yang masyayikh, yang rombongan yang ada pembesar-pembesar. Aqdarun wa alaihim hay'at, rombongan orang-orang yang ada pengaruh. Anda tengok satu rombongan ni orang-orang yang mulia, orang yang berpengaruh. Fataqaddama minhum Abu Bakrin, maka Abu Bakar pun mendahululah mereka. Wasallama alaihim, Abu Bakar bagi salam. Maka ditanya, min manil qawmu, siapakah rombongan ini? Maka mereka mengatakan, qalu min Bani Syaiban bin Tha'labah. Daripada mana? Maka mereka mengatakan daripada Bani Syaiban bin Tha'labah. Famala ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar pun melihat ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tengok ke arah Nabi, berkata kepada Nabi, bi abi anta wa ummi laisa fawqa haula'i min izzin fi qaumihim. Demi mak ayahmu wahai Rasulullah, tidak ada yang lebih mulia dalam kaum ini melainkan mereka. Ni Bani Syaiban. Wa kana fil qaumil Muthanna bin Harithah Syaibani wa Mafruq bin Amr wa Hani ibn Qubaisah. Dalam rombongan ini, dalam kaum ini adanya Muthanna ibn Harithah Syaibani, hero yang kita akan ceritakan pada malam ini, dan juga Mafruq ibn Amr dan juga Hani ibn Qubaisah. Faltafata ilaihim Abu Bakr wa qala, maka Abu Bakar pun berpaling kepada tiga orang ni. Wa qala in kana balaghakum khabaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faha huwa dha. Jika sekiranya sampai kepada kamu berita tentang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia ada di sini. Ditanya tiga orang ni, ada dengar tak cerita tentang munculnya, lahirnya Nabi akhir zaman, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar pun tunjuklah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu na'am, mereka mengatakan ya, memang ada dengar. Summa tafatu ila Rasulillah, kemudian mereka pun berpaling ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuridun an yukallimuh, mereka nak bercakap dengan Nabi. Ini dia. Fajalasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun duduk. Nak bercakap dengan Nabi, maka Nabi pun duduk. Wa qama Abu Bakrin, dan Abu Bakar berdiri di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yudhalliluhu bi thawbihi. Abu Bakar pun teduhkan Nabi, memayungkan Nabi dengan baju Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Faqala lahu Mafruq bin Amr, lalu kata Mafruq ibn Amr, wa kana aqrabahum majlisan minhu, dia di antara orang yang paling dekat dalam majlis ini. Ditanya, ila ayyi syai'in tad'u ya akha Quraisy. Ditanya, ila ayyi syai'in tad'u ya akha Quraisy. Tuan-tuan tengok bahasa zaman tu, bahasa fusha. Zaman, kita panggil zaman orang cakap Arab ni bahasa original. Ila ayyi syai'in tad'u ya akha Quraisy. Kepada apa yang kamu nak sampaikan kepada kami wahai saudara Quraisy. Bahasa pun lembut tuan-tuan sekalian. Nak cari orang macam ni susah ni. Maknanya orang Arab yang cakap macam ni kalau orang Quraisy susah nak cari. Semuanya cakap kasar-kasar. Ni antara orang yang cakap lembut dengan Nabi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kata, ad'ukum ila syahadati an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nabi kata, aku nak mengajak kamu, nak menyeru kamu kepada apa? Syahadah. Penyaksian bahawasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang esa, wahdah. La syarikalah. Tidak ada perkongsian. Tak boleh kita mensyirikkan Allah. Wa anni Rasulullah, dan aku ni utusan Allah. Wa antu'wuni, dan kamu mesti memberikan perlindungan kepada aku. Wa antu'wuni. Wa tansuruni, dan kamu mesti menolong perjuangan aku. Hatta uaddiya anillahi ma amarani bihi, sehinggalah aku dapat menyampaikan tugasan yang Allah Ta'ala amanahkan kepada aku. Tuan-tuan sekalian, tengok bagaimana Nabi SAW, Nabi ajak orang kepada Islam, dan Nabi suruh orang tadi ni bantu Islam, bantu perjuangan Islam, walaupun orang ni baru je Nabi kenal, baru je Nabi jumpa. Menunjukkan tuan-tuan sekalian, merupakan tanggungjawab kita. Menjadi tanggungjawab kita ni, walaupun kita lama ke baru ke, yang penting kita orang Islam, tugas kita iaitulah tuan-tuan sekalian, mesti support. Mesti memberikan memberikan pertolongan kepada
perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tugas kita. Faqala Mafruqun wa ila ma tad'u aidan ya akha Quraisy. Kata Mafruq lagi, didengar seronok sangat ni, Nabi dah bagi tahu ni. Maka dia tanya, apa lagi yang kamu serukan wahai saudara Quraisy? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat Al-Quran. Nabi baca, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Nabi baca ayat ni. Yang mana Nabi kata, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum. Allah Ta'ala sebut. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Ta'alau atlu ma, kemarilah, datanglah kepada aku. Atlu ma harrama rabbukum alaikum, aku ceritakan apa yang diharamkan oleh Tuhan ke atas kamu. Iaitulah alla tusyriku bihi syai'a. Jangan kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Jangan syirik kepada Allah. Kemudian wabil walidaini ihsana, buat baik pada mak ayah. Mak ayah kita ada, buat baik pada dia. Tolong dia, cakap molek dengan dia. Wala taqtulu auladakum min imlaq, dan jangan kamu bunuh anak-anak kamu kerana takut ataupun bimbang kepada kefakiran. Kerana orang Arab jahiliah, tuan-tuan sekalian, anak-anak ni dibimbang. Bimbang maknanya kalau anak-anak ada ni, bimbang kelaparan, bimbang takut dia tak ada makanan dan sebagainya, maka dibunuh anak-anak mereka. Allah Ta'ala kata, jangan bunuh anak-anak kamu kerana takut kefakiran. Kerana apa? Kamilah yang memberikan rezeki kepada kamu dan kepada anak-anak kamu. Dan jangan kamu mendekati perkara-perkara yang keji. Ma zahara wa minha wa ma batan. Apa yang kamu nampak dan apa yang kamu tak nampak. Jangan dekati benda yang keji. Dan juga jangan kamu bunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan kebenaran. Zalikum wassakum bihi, itulah yang Allah Taala pesankan kepada kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu dapat berfikir. Jadi bila mana Mafruq dengar, tuan-tuan sekalian, dia tertarik. Ditanya lagi, wa ila ma tad'u aidan ya akha Quraisy. Kepada apa lagi kamu nak ajak kami, wahai saudara Quraisy? Tadi Nabi bagi tahu dah. Dia nak lagi dengar. Nak ajak apa lagi ni? Fa wallahi ma hadha min kalami ahli al-ardi, dia kata. Demi Allah, kalam ni bukan kalam penduduk bumi. Walau kana kalamahum la'arafna. Kalau inilah kalam penduduk bumi ataupun kalam manusia, kami kenal, kami cam kalam ini. Akan tetapi tuan-tuan sekalian, kalam ini kalam Allah. Al-Quran ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan direka-reka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanzilun min Rabbil alamin. Tanzilun, diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah Taala ni Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam ini. Jadi maka dia rasa kagum dengan ayat-ayat Al-Quran ini. Maka Nabi baca lagi ayat. Fatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qauluhu azza wa jalla. Nabi baca lagi ayat, iaitulah dalam surah An-Naml, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.
Yang mana biasa kita dengar ayat ini pada khutbah Jumaat. Bila mana khatib dah habis dah khutbah, tuan-tuan sekalian, dia akan baca ayat ini. Yang mana ayat ini kalau tak silap yang ditambah oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, yang mana Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pada ketika itu melihat kepada pengkhutbah, pemidatu-pemidatu yang mana mereka ini cakap dalam khutbah yang mana banyak menghina para sahabat, maknanya bercakap melampau dalam khutbah mereka. Maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz baca ayat ni pada akhir khutbah dia, dan sehingga pada hari inilah kita menjadi amalan kita baca ayat ini pada habis khutbah, tuan-tuan sekalian. Faqala lahu da'auta wallahi, bila mana Nabi dah baca ayat ini, yang mana ayat tadi, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sebut sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh kepada keadilan wal ihsan, dan buat ihsan, buat baik kepada manusia. Wa ita'i dzil qurba, dan berikan kepada kaum kerabat kamu. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan melarang daripada melakukan perkara yang keji dan mungkar dan yang melampau. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun, yang mana Allah Ta'ala memberikan nasihat kepada kamu, mudah-mudahan kamu ingat benda ni. Jadi bila mana mereka dengar, tuan-tuan sekalian, ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi SAW, mereka mengatakan, kata dia, da'auta wallahi ya akha Quraishin, kata Mafruq, apa yang kamu ajak ni demi Allah, ya akha Quraisy, wahai saudara Quraisy, ila makarimil akhlak, kamu ajak kepada kemuliaan akhlak. Ini dia. Benda yang Quran ajak, tuan-tuan sekalian, ajak kepada apa? Kepada akhlak yang baik. Sebab itulah Nabi SAW diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi diutuskan untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Nak betul kita ni, perangai kita. Nak betul kelakuan kita, akhlak kita, menjadi akhlak yang terbaik, kerana inilah yang merupakan timbangan yang berat dalam di atas mizan, tuan-tuan sekalian, akhlak yang baik. Summa tafata Mafruqun ila al-Musanna bin Harithah, kemudian Mafruq pun berpaling melihat kepada Musanna bin Harithah. Wa ka'annahu arada ayushrikahu fil kalam, yang mana dia nak ditengok Musanna bin Harithah ni macam dia nak bercakap. Lalu kata dia, faqala hadzal Musanna bin Harithah, dia pun kenalkan, inilah Musanna bin Harithah, syaikhuna wa sahibu harbina, iaitulah dialah syekh kami dan juga ketua kami dalam peperangan. Hebatlah, tuan-tuan sekalian. Mana Musanna bin Harithah ni orang yang dihormati dalam kaum dia. Faqala al-Musanna, kata Musanna, qad sami'tu maqalataka wastahsantu kalamak, lakinna amran kahadha la budda lana min an narji'a fihi ila qaumina. Dia kata, kami telah dengar percakapan kamu dan perkataan kamu yang sangat baik, akan tetapi perkara ini tak dapat tidak, kami mesti balik bincang kepada kaum kami. Ini dia. Tak dapat tidak, mesti kena balik dulu, bincang dulu, tuan-tuan sekalian. Kemudian kata Musanna, summa innana nazalna ala ma'in musyrifin ala ardi farisin. Kemudian dia kata, kami ni tinggal di satu kawasan yang terletak di bumi Faris, iaitulah di sempadan Parsi, tuan-tuan sekalian. Yang mana mereka ni di bawah kerajaan Parsi. Wa qad akhadha alaina Kisra ahdan alla nuhdisa hadathan wa alla nu'wiya muhdithan. Dan kami telah berjanji, yang mana Kisra ni telah membuat perjanjian yang mana kami ni tak boleh membuat kekecohan dan tidak boleh membawa ajaran yang baru. Ini dia. Yang mana semua orang tahulah, tuan-tuan sekalian, mana kerajaan Parsi ini, yang mana kebanyakan mereka ini menyembah Majusi, menyembah api.
Yang mana mereka ini, tuan-tuan sekalian, ada di kalangan penduduk mereka ini terdiri daripada golongan-golongan petani-petani. Yang mana mereka ini dipaksa, ditindas dan sebagainya. Dan bagaimana orang Parsi ini menindas kaum wanita, sehingga ada di kalangan mereka yang mana mak ayah kahwin dengan anak, dan macam-macam lagi lah yang dilakukan oleh kerajaan Parsi ini. Jadi bila mana Islam datang, tuan-tuan sekalian, Islam membawa sinar yang baru. Jadi yang mana kerajaan Parsi ini satu kuasa besar dunia ketika itu. وَلَعَلَّ هَذَا الَّذِي تَدْعُونَ إِلَيْهِ مِمَّا يَكْرَهُ كِسْرَى وَقَوْمُهُ. Dia kata, entah benda yang kamu telah ajak kami ini, benda yang tak disukai oleh Kisra, raja Parsi, dan juga kaum dia. وَنَحْنُ لَا قِبَلَ لَنَا بِهِمْ وَلَا طَاقَةَ لَنَا بِحَرْبِهِمْ. Dan kami ini siapalah nak bandingkan dengan kerajaan Parsi, dan kami ini tak ada kuasa nak berperang dengan mereka. Kami ini kecil saja. Macam kata-kata musanna ni, tuan-tuan sekalian, dia macam lah benda hak Nabi bagi tahu tadi tu, dia macam susahlah nak bawa, tuan-tuan sekalian. Bila dah habis dah bercakap, tuan-tuan sekalian, mereka nak bersurai, tiba-tiba Nabi SAW berpaling kepada mereka. Nabi kata, ara'aitum illam talbathu illa yasiran hatta yamnahakumullah bilada Faris wa amwalahum wa nisa'ahum. Apakah pandangan kamu jika sekiranya kamu tunggu sekejap? Maknanya kamu sabar sekejap, sehinggalah Allah Ta'ala memberikan kepada kamu negara Parsi. Bukan sekadar negara, bahkan harta-harta mereka dan juga wanita-wanita mereka. Nabi tanya, apakah pandangan kamu? Atusabbihuna Allah wa tuqaddisuna. Adakah kamu akan memuji Allah dan menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, mensucikan Allah? Faqalu Allahumma na'am. Mereka berkata, ya. Kalau memang dapat benarnya Allah Ta'ala berikan kerajaan Parsi, tuan-tuan sekalian, mereka akan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hal dhalika laka ya akha Quraisy. Adakah benda tu, hal dhalika laka ya akha Quraisy, adakah benda tu akan berlaku wahai akha Quraisy, wahai saudara Quraisy? Faqala na'am. Maka Nabi kata ya. Ini tuan-tuan sekalian, janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi kata kerajaan Parsi ini akan jatuh. Lalu tuan-tuan sekalian, mereka pun balik kepada kaum mereka. Wa suratun Nabi sallallahu alaihi wasallam la tufariqu mukhayyalata. Muka Nabi ni mereka duk bayang-bayang, wajah Nabi mereka duk bayang-bayang lagi. Dan masih terngiang-ngiang waraninu kalimatihi la yubarihu uzunaihi. Masih terngiang-ngiang kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di telinga dia. Musanna kata. Wa dhalla yatatabba'uhu akhbarahu wa yatadhakkaru qawlatahu. Yang mana mereka ni masih mengikuti khabar dia dan ingat lagi perkataannya yang Nabi sebut, ara'aitum illam talbasu illa yasiran hatta yamnahakumullah bilada Faris wa amwalahum wa nisa'ahum. Kalau kamu, maknanya apa pandangan kamu kalau kamu sabar sekejap, Allah Ta'ala berikan kepada kamu ni negara Parsi, harta mereka, wanita mereka. Duk ingat semua, tuan-tuan sekalian, duk ingat semua ayat ni. Malladhi ja'alani aqbidu yadi an bai'ati Muhammad. Maka dia mengatakan, apakah yang menyebabkan aku duk tunggu lama untuk berbai'ah dengan Muhammad ini? Wa qad ayqantu bisidqihi, yang mana aku telah yakin dengan kejujuran perkataannya, wa sihhati da'watihi, dan kebenaran dakwahnya. Duk tunggu apa lagi, dia kata. Tuan-tuan sekalian, tahun ke-9 Hijrah. Lama tu. Tahun ke-9 Hijrah, azinallahu lil Musanna bin Harithah Syaibani. Allah Ta'ala mengizinkan Musanna bin Harithah Syaibani, yang mana mereka dapat join sekali, masuk sekali dalam tentera-tentera ataupun dalam kumpulan iman ini.
datang bersama rombongan, datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengisytiharkan keislaman mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang dengan rombongan Bani Syaiban. Ramai ni Bani Syaiban ni kaum dia. Bawa belaka tuan-tuan sekalian, yang mana mereka isytihar keislaman mereka dan mereka berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bai'ah as-sam'i wat ta'ah. Kami dengar dan kami taat. Lakin an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yalbas illa qalila. Kemudian tuan-tuan sekalian, 9 Hijrah, 10/11 Nabi wafat. Nabi wafat, Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Watafiq al-arabu yakhrujuna min dinillahi afwaja, dan yang mana bermulalah orang Arab ni keluar daripada agama mereka secara beramai-ramai. Seperti mana mereka masuk secara beramai-ramai, keluar beramai-ramai juga. Ini dia. Maka ketika itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menghadapi kaum yang mana mereka ni murtad. Golongan-golongan yang murtad. Banyaklah masa tu golongan yang tak bayar zakatnya, golongan yang murtadnya, golongan yang mendakwa jadi nabi ni, macam-macam. Inilah yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan para sahabat yang lain. Wa ramahum biman baqiya ma'ahu mustamsikan bidini. Yang mana orang yang berpegang dengan agama ni menentang mereka. Wa kana al-Musanna bin Harithah Syaibani wa qaumuhu min ashaddin nasi ba'san ala murtaddin. Jadi tuan-tuan sekalian, Musanna bin Harithah ni, Syaibani ni dan kaum dia di antara mereka yang sangat berani, yang sangat kuat, yang melawan dengan golongan-golongan yang murtad. Jumlah mereka yang paling ramai sekali menghadapi fitnah yang buta ini, yang menghancurkan. Maka keluarlah Musanna bin Harithah dalam satu peperangan riddah, zafiran, dan akhirnya mereka mencapai kemenangan. Keluar tuan-tuan sekalian lawan dengan golongan-golongan yang murtad. Yang mana di bawah kepimpinan Musanna bin Harithah Syaibani ini seramai 8,000 tentera-tentera la ya'suna lahu amran, yang tidak derhaka kepada perintah dia. Ini dia. Menunjukkan Musanna bin Harithah ni tuan-tuan sekalian seorang yang sangat hebat dalam kepimpinan dia. Betullah kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Umar kata mu'ammirun nafsah. Dia ni seorang yang mampu memimpin kepribadiannya. Hebatlah mana tuan-tuan sekalian. Musanna bin Harithah Syaibani. Wa kanat kalimatur Rasul sallallahu alaihi an istila'il muslimin ala bidal furs. Yang mana kalimah Nabi tuan-tuan sekalian, Nabi dah wafat. Akan tetapi sabda Nabi tadi tentang negara Parsi tuan-tuan sekalian, masih lagi terngiang-ngiang di telinga dia. Maka dia kata, kenapalah aku tidak lawan dengan menggunakan tentera-tentera aku ini berlawan dengan Parsi. Tentera-tentera 8,000 orang tadi yang berani tuan-tuan sekalian macam singa. Kenapalah aku tak menggunakan mereka ni lawan dengan Parsi. Wa astanqidhu min aidihim sawad al-Iraq. Dan aku dapat menyelamatkan daripada tangan-tangan Parsi ni kampung-kampung di Iraq. Bukankah alam ya'idna sadiqul masduq? Bukankah Nabi telah berjanji kepada kita bi anna Allah sayumallikuna diyarahum wa nisa'ahum wa amwalahum. Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita negara mereka, harta mereka, wanita-wanita mereka. Wa hal tumallaku diyaru wa tuhrazul amwal illa bi asinnatir rimah wa syafaratis suyuf. Jadi macam mana nak dapat, dia kata, melainkan dengan mata lembing dan juga mata pedang. Mana kata kena berlawan lah, perang. Maka tuan-tuan sekalian, Musanna pun berazam. Dia berazam yang mana dia nak menjalankan tugas dia. Dia nak pergi menyerang pergi ke perkampungan-perkampungan yang berada di Iraq. Kenapa tuan-tuan sekalian? Kerana Iraq ini dibuka yang mana pintu-pintu dia Parsi ni, dia punya pintu-pintu dia iaitulah di Iraq ni. Mana tempat yang strategik masuk di Iraq lah tuan-tuan sekalian. Kalau nak masuk Parsi, masuk di tempat di negeri Iraq, negara Iraq. Lalu dia pergi ke Iraq.
Yang mana ketika ini dia tak minta izin dengan khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu hatta la yuhrijahu. Kerana dia tak nak menyusahkan khalifah. Fa idza intasara kana nasruhu lil muslimina jami'an. Kalau dia menang, maka kemenangan dia kepada seluruh orang Islam. Wa idza kasara kana inkisaruhu alaihi wahdah. Kalau dia kalah seorang diri saja. Maka tuan-tuan sekalian, dia pun lancarkan peperangan. Pergilah ke perkampungan Iraq. Dan dia menjadikan bandar-bandar dan kampung-kampung tadi jatuh satu demi satu. Jatuh macam jatuh dalam lubang. Kama tatasaqatu awraqus syajar fi fasl kharif, seperti mana gugurnya daun-daun yang berguguran pada musim kharif, pada musim luruh. Gugur maknanya jatuh habis, maknanya padang Musanna bin Harithah saja tuan-tuan sekalian. Maknanya habis kampung-kampung bandar-bandar di Iraq ini. Wa tafiqat akhbaru intisaratihi tusyariqu fi anha'i jaziratil arabi wa tagharribu. Jadi berita tentang kemenangan dia tuan-tuan sekalian sampai kepada seluruh semenanjung Arab, timur dan barat. Ini dia. Sampai berita ni. Kemenangan tentang Musanna bin Harithah tadi melawan dengan tentera Parsi. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada sahabat-sahabat yang lain, siapakah lelaki ini yang mana kisah perjuangan dia telah sampai kepada kita tanpa kita tahu tentang siapakah nasab dia. Maknanya kisah perjuangan siapa dulu tuan-tuan sekalian. Wa kana al-jawabu ala hadha at-tasa'ul huwa al-Musanna nafsah. Yang jawab kepada soalan Abu Bakar ni tuan-tuan sekalian, siapa dia? Musanna sendiri. Yang mana dengan pantas dia sampai ke Madinah. Dan bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan menceritakan tentang apakah yang dia telah buat di Iraq tuan-tuan sekalian. Dia cerita pada Abu Bakar. Dikiralah wa'addada lahu al-muduna wal qura wal husuna. Berapa bandar, berapa kampung, berapa kota yang ada yang telah mereka bebaskan daripada cengkaman Parsi dan telah mereka masukkan ke dalam negara orang Islam. Dan diceritakan bagaimana cantiknya negara Parsi ini dan melimpah ruahnya harta-harta mereka ini. Cerita pada Abu Bakar. Lalu bila mana Abu Bakar dan juga dia ceritakan bagaimana telah kacau bilau wattirabi umurihim wa ikhtilali mulkihim, kacau bilau urusan mereka dan juga kekuasaan mereka. Wa ma zala bihi hatta aghrahu bi fathi biladi Farisin. Dan yang mana kita mestilah membuka negara Parsi ni tuan-tuan sekalian. Bukan senang ni tuan-tuan sekalian. Bila mana Musanna cerita pada Abu Bakar, terus Abu Bakar tuan-tuan sekalian siapkan bala tentera. Yang mana Abu Bakar melantik Musanna bin Harithah Syaibani, salah satu daripada panglima perang dalam peperangan untuk menghadapi dengan tentera-tentera Parsi. Dia banyak siri tuan-tuan sekalian, tapi nak cerita ini orang pertama yang berlawan dengan Parsi. Yang mana tuan-tuan sekalian, Musanna bin Harithah bersama dengan tentera dia, yang mana berperang di satu tempat yang namanya Babil. Tempat namanya Babil, Ma'rakah Babil Asy-Syahirah. Wa kana min khabari hadhihi al-ma'rakati anna Syahrazan, dan yang mana dalam pertempuran ini Syahrazan, raja Parsi, arsala qubaila al-ma'rakati kitaban, dia telah menulis surat dan dihantar kepada ketua panglima perang, iaitulah Musanna bin Harithah. Masa ni banyak ni Abu Bakar hantar ni, Khalid Al-Walid, ramai lagi tentera-tentera, ketua panglima perang. Jadi Musanna ni dah pergi ke Babil. Bila mana sampai surat daripada Raja Parsi, dia tulis kepada Musanna tuan-tuan sekalian, surat dia mengatakan, inni qad wajjahtu li harbika ru'atad dujaji ru'atad dajaji wal khanaziri wa ghairahum minar ra'i. Dia kata apa? Aku hantar kepada kamu tentera kalangan bangsa Parsi. Dalam ayat yang lain,
Aku hantar kepada kamu tentera kalangan bangsa Parsi yang buah dan yang ganas. Ini dia. Ru'at ad-dajaji wal khanazir, yang terdiri daripada penternak ayam dan juga gembala babi. Ni tuan-tuan sekalian. Tentera-tentera yang dihantar ni daripada dia ramai petani-petani. Dihantar tentera dia daripada peternak ayam dan juga gembala babi. Ni dia. Walastu uqatiluka illa bihim. Dan aku tidak akan berperang dengan kamu melainkan dengan mereka. Biar mereka yang bunuh kamu. Dalam surat tu. Bila mana Musanna dapat surat tadi, tuan-tuan sekalian, dia pun balas balik. Ini hebatnya Musanna. Dia kata minal Musanna bin Harithah Syaibani. Daripada Musanna bin Harithah Syaibani, ketua parlimen tentera Islam, ila Syahrazan, kepada raja. Dia panggil Syahrazan gitu je. Tak sebut raja. Amma ba'du. Fa innana nahmadullah alladhi radda kaidakum ila nahrikum. Sesungguhnya kami ini memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menolak segala tipu daya kamu. Wa ahwajakum ila ru'ati dajaji wal khanazir liddifa'i an anfusikum. Dan yang mana kamu ni sampai terdesak sangat. Ni dia. Terdesak sangat sampai apa? Sampai terpaksa menjadikan petani-petani, gembala-gembala peternak ayam, gembala babi tadi sebagai apa? Untuk mempertahankan diri kamu. Dah susah sangat ke? Dia tulis surat. Wa ghadan hina yaltaqil jam'an, dan esok bila mana bertemu dua kumpulan yang sangat besar ini, kamu akan tahulah bagaimana akibat orang-orang yang zalim. Ay munqalabin yang qalibun, akan dibalikkan, tuan-tuan sekalian. Ini dia kata Musanna. Bila mana, tuan-tuan sekalian, walammal taqal ja'an, bila mana esokan hari bertemulah dua kumpulan, dua peperangan, dua pihak ini, aqbala Hurmuz qaidu jaisil furs ala ra'sil alafil muallafati min junudihi. Jadi Hurmuz yang mana merupakan ketua parlimen Parsi, dibawa beribu-ribu tentera-tentera dia. Memang Parsi ni ramai bilangan tentera. Beratus ribu, beribu-ribu, tuan-tuan sekalian, berpuluh ribu. Yang mana dia meletakkan di hadapan mereka ni, iaitulah Al-Filul A'zam. Depan sekali, gajah yang paling besar sekali. Parsi ni memang tentera dia main gajah punya. Pernah saya cerita dulu. Qaq bin Amru, yang mana dia lawan ni, tuan-tuan sekalian, gajah ni, tuan-tuan sekalian, dia letak depan sekali supaya apa? Menjaga tentera-tentera mereka. Maka bila mana gajah yang besar tadi, tuan-tuan sekalian, duduk depan sekali, fatafiqa dzalikal hayawanu ar-rahibul mudarrab. Bermulalah haiwan yang menggerunkan. Gajah ni, gajah bukan main-main. Yang dilatih pula. Yang mana yadribu junudal muslimina bi khurtumihi at-tawilil ghaliz yamnatan wa yasratan. Guna belala dia lebah tentera-tentera Islam. Pada lebah gitu, ke kanan. Habis, tuan-tuan sekalian. Main lebah-lebah gitu je. Menggunakan belalai yang panjang, al-ghaliz, yang berat tadi, lebah tentera-tentera Islam. Menyebabkan fawajilat minhu qulubuhum. Rasa gemetar, ketakutan dalam hati tentera Islam. Ada yang lari, min ru'yatihi khuyuluhum. Dok tengok, mana lari lah, mana bimbang, tuan-tuan sekalian. Pecah habis dia punya pasukan tentera ketika ini. Lalu bila mana Musanna dok tengok, lagu ni dok jadi ni. Dok main gajah, tuan-tuan sekalian, kan, main gajah. Orang yang mana tentera-tentera Islam ni tak biasa tengok main-main gajah ni. Bapak dia biasa dah main gajah. Jadi tuan-tuan sekalian, bila mana Musanna pun tengok kemenangan ini mustahil selagi mana haiwan yang besar ini duduk situ lagi, selagi itulah kita tak boleh mencapai kemenangan. Maka Musanna pun, tuan-tuan sekalian, dia mengumpulkan tentera-tentera dia di kalangan mereka-mereka yang berani. Dia kepung tentera-tentera yang mengawal gajah ini. Kemudian, tuan-tuan sekalian, dia pun ambil anak panah dia. Yang mana anak panah dia yang luas. Najla bita'natin najla min ruhi fa asabat bihi maqtalan. Dia pun lepaskan anak panah satu demi satu. Tak berhenti-berhenti atau anak panah, tuan-tuan sekalian, bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, sehinggalah gajah tadi tersungkur jatuh ke atas bumi, sampai darah-darah dia membasahi, tuan-tuan sekalian. Ini dia.
Mana dengan gajah-gajah pun tersungkur. Ni hebatnya Musanna bin Harithah Syaibani. Fa'ala takbirul muslimin wa tahliluhum. Maka bertakbirlah orang-orang Islam dan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dengan kemenangan yang mana mereka telah capai dalam kemenangan menentang dengan Parsi. Ini baru satu siri, banyak siri lagi tuan-tuan sekalian. Wa tadaffaqu ala sahatil qitali tadaffuqas sail. Bila gajah tadi jatuh, tuan-tuan sekalian, peperangan pun meletus. Meletuplah kali ini macam gunung berapi. Wa'malu rimahahum wa suyufahum fi nuhuril a'da. Dengan hujanan-hujanan anak panahnya, dengan pedang-pedangnya menetok musuh-musuh. Wa ma huwa illa qalil. Tak lama kemudian tuan-tuan sekalian, hatta walla ru'atud dajaji wal khanaziril adbar. Sehingga mereka dapat menguasai yang mana petani-petani, tentera-tentera, gembala-gembala, peternak ayam, gembala babi tadi habis lari belaka. Waladha qaiduhum Hurmuz bil firar. Ketua mereka Hurmuz, ketua paling perang pun lari juga. Lari ketakutan. Wahtallal Musanna bin Harithah Syaibani Babil. Maka dapatlah Musanna bin Harithah Syaibani ini membebaskan bumi Babil di Iraq. Fa'ahraza ma hawathu min al-ghanaim. Dan mereka mendapat banyak harta-harta rampasan perang. Wasaba mashtamalan alaihi minan nisa. Dapat wanita-wanita yang ada. Wa faja'ala yusabbihullahu al-azim. Dan mereka pun mengucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana benarlah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana bila mereka menang tuan-tuan sekalian dengan tentera Parsi, Nabi kata dah, atusabbihunahu, adakah kamu akan bertasbih memuji Allah? Maka bila mereka menang tuan-tuan sekalian, betullah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan benarlah kata-kata Rasulullah tadi. Mereka pun bertasbih, bertahlil memuji Allah Subhanahu wa taala. Laqad malaknal arda, yang mana mereka telah memiliki bumi Farsi. Wa akhadnal mal, dan mereka telah dapat harta-harta kerajaan Parsi. Wa sabainan nisa, dan mereka juga mendapat wanita-wanita Parsi tadi tuan-tuan sekalian. Nak cerita bagaimana keyakinan mereka dengan apa yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana tuan-tuan sekalian janji Nabi ini benar. Janji Nabi ini benar, apa yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memang benar-benar berlaku. Kerana itulah yang telah diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan bayang bagaimana yang mana Musanna masa dijumpa mula-mula tuan-tuan sekalian tak sangka boleh menang kerajaan Parsi. Mana dia tak ramai mana orang, kemudian ketika itu Islam pun tak kuat lagi tuan-tuan sekalian. Bila mana maknanya masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak orang kepada Islam, dan akhirnya tuan-tuan sekalian berlakulah apa yang telah berlaku ini. Tengok-tengok memang sungguh apa yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah keyakinan yang kita kena tanam dalam diri kita. Yang mana kemenangan ini kalau Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut tuan-tuan sekalian, yang mana Islam akan menang, yakinlah Islam akan menang. Islam yang akan menang satu hari nanti. Dan yang telah kita tengok pada hari ini tuan-tuan sekalian, bagaimana kita pada hari ini telah mencapai kemenangan. Yang mana dulu tak pernah kita sangka kita akan dapat maknanya duduk dalam kerajaan Malaysia dan sebagainya. Dan pada akhirnya ada duduk dalam posisi-posisi masing-masing. Menunjukkan ini adalah salah satu daripada anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak suruh kita jaga sungguh-sungguh, iaitulah dengan cara kita menegakkan Islam di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukuplah sekadar itu pada malam ini tuan-tuan sekalian, kisah seorang sahabat Nabi yang namanya Musanna ibn Harithah Syaibani. Aqulu qawli hadza astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Tasbih kafara satu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما من كرمك يا أكرم الأكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. InsyaAllah semangat pada malam ni untuk Kolej Institut Al-Quran Islamiah Kuduki. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menganjari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wallahu ta'ala alam.